Hai semua, untuk video kali ini, dengan berbesar hati, Cik Nom telah menerima sebuah periuk cast iron dari Le Creuset Malaysia. Ini model Marmite warna Caribbean Blue, made in France, sangat tebal, berat dan solid. Cik Nom memang pilih black enamel sebab best sangat kalau guna untuk masakan style Asia, contohnya masakan yang guna kaedah stir fry. Ada satu lagi permukaan yang cerah dipanggil sand enamel. Terima kasih Le Creuset Malaysia. Tanpa fikir panjang lagi, terus Cik Nom rasa masakan yang paling sesuai untuk test periuk ni adalah rendang. Dan kali ni Cik Nom akan kongsikan resepi rendang tok. Rendang tok masakan tradisi berasal dari negeri Perak. Teksturnya yang kering, berwarna gelap, tapi warna gelap tu bukannya datang dari kicap, tapi hasil dari proses memasak yang perlahan selama lebih kurang 3 hingga 4 jam ataupun mungkin lebih, sampailah ke semua rempah tu bertukar menjadi kering, gelap dan daging jadi masak empuk. Okey, jom kita sediakan bahan-bahan untuk kisar halus. Resepi ni anggaran untuk daging lebih kurang 1,5 kilo. Bawang merah, memang kena guna banyak bawang merah, barulah kuah rendang jadi sedap. Bawang merah yang kecil ya. Hiris kasar. Bawang putih. Serai ni memang kena guna banyak ya, sebab kita nak ada sedap-sedap kuah rendang tu bila kering nanti. Rasa pun lebih sedap. Selain rasa, lebih kepada tekstur. Buang bahagian yang keras dan hiris kasar. Halia, ni dah kupas kulit. Lengkuas pun dah kupas kulit. Kunyit hidup, anggaran 2 ketul, kikis kulit. Bahan-bahan herba fresh ni lah yang membuatkan rendang jadi sangat sedap bila dimasak. Ketepikan dulu. Daun kunyit, daun ni Cik Nom dah beli beberapa hari lepas, masih okey lagi. Cuma agak kuning kat tepi-tepi, ni sebab simpan lama kan. 2 helai cukup lah. Yang ni cuma perlu hiris halus je, kita tak blend ya. Daging, ni bahagian isi pejal yang ada urat-urat sikit. Personally, Cik Nom memang suka guna bahagian daging yang lebih murah untuk masakan yang heavy, contoh macam rendang ni. Sebab lebih banyak flavor berbanding bahagian yang mahal, macam contohnya batang pinang. Cuma kita perlu masak lama daging ni untuk lembut. Cik Nom guna bahagian pangkal kaki, iaitu shin dan campur dengan brisket. Kalau nak tengok bahagian tu kat mana, boleh google ya. Potong pada ketulan besar. Masak rendang ni tak best lah kalau potong daging kecil-kecil sangat. Okey, sekarang kita patah balik kat bahan hiris kasar tadi. Masuk dalam blender. Tambah air dan kisar halus. Kalau tak nak tambah air, boleh je tumbuk ataupun guna food processor. Kita perlu marinate daging dengan bahan kisar halus. Gaul sekata. Cik Nom nak sediakan cili kisar pula. Ni cili kering yang dah buang biji dan rebus sampai lembut. Cik Nom tambah buah keras untuk rasa lebih berlemak. Buah keras ni kalau nak kisar dengan bahan-bahan kisar halus tadi pun boleh ya. Tambah air dan kisar halus. Bila dah halus, tuang dalam mangkuk dan ketepikan dulu. Ada lagi bahan-bahan lain yang kita perlu tambah, iaitu rempah kering. Cik Nom nak sangai biji ketumbar, jintan putih dan jintan manis.
Sangai tu panggang tanpa minyak biar naik bau rempah tu. Masuk dalam lesung batu, tumbuk halus. Kalau malas nak tumbuk halus, boleh je kisar halus guna pengisar kering. Rempah ni selain tambah aroma, akan tambah tekstur pada kuah rendang kita juga. Gaul sekali dengan daging. Peraplah selama 3 hingga 4 jam atau semalaman. Okey, sekarang boleh mula memasak. Kuali enamel cast iron ni tak boleh guna senduk atau sudik besi. Seeloknya guna senduk plastik yang lembut atau spatula silikon macam ni. Dan sebelum panaskan kuali, kita perlu masukkan minyak atau air dulu. Jangan panaskan kuali cast iron kosong, boleh rosak atau crack nanti. Bila minyak dah panas, tumis rempah 4 sekawan, iaitu kayu manis, bunga lawang, buah pelaga dan bunga cengkeh. Tepi melengkung periuk ni sesuai sangat untuk masakan yang perlukan banyak proses kacau mengacau, contoh macam rendang ni. Okey, ni daging yang dah diperap. Cik Nom perap lebih kurang 4 jam dalam peti sejuk. Seeloknya perap semalaman ya. Cik Nom masukkan juga cili kering yang dikisar bersama buah keras tadi. Ada yang perap daging bersama cili kisar sekali, tapi Cik Nom tak buat macam tu sebab Cik Nom nak rempah-rempah kisar sahaja yang meresap kat daging dulu. Kacau sekata. Cik Nom tutup dan masak sampai daging kering dan lembut atas api sederhana ya, jangan kuat sangat. Bila dah kering, macam ni jadinya. Masa masak daging tadi, Cik Nom ada tambah santan cair juga. Penting ya untuk masakan macam rendang ni, kita guna periuk yang tebal macam cast iron Le Creuset ni. Sebab heat distribution tu sekata, haba pun disimpan lama. Tak cepat hangus dan buat makanan tu dimasak dengan sempurna. Jangan sesekali guna periuk yang nipis untuk masak rendang. Sekarang masukkan santan pekat. Cik Nom guna 2 biji kelapa parut. Ni kerisik, banyak ni je kerisik homemade Cik Nom yang tinggal. Kalau nak letak lebih lagi kerisik pun boleh, lagi sedap. Asam keping atau asam gelugur. Gula Melaka atau nisan. Oh, jangan lupa garam secukup rasa. Kena kacau sesekali supaya permukaan bawah tu tak hangus. Okey, jom tengok macam mana rupa rendang ni bila dah kering. Bau dia memang terliur habis. Last kali Cik Nom akan masukkan hirisan daun kunyit. Gaul-gaul sekata dan masak sikit lagi sampai semua bahan lembut dan kering. Terus terang Cik Nom cakap masakan ni tak perlukan perasa lagi. Semua bahan dah cukup buat bagi rendang tok ni sedap rasa dia. Nampak tak warna gelap yang sekata ni? Lagi kita panaskan, lagi kering jadinya dan lebih tahan lama. Untuk pengetahuan, Cik Nom tak dibayar pun untuk review ni. Memang dari dulu lagi Cik Nom memang suka periuk Le Creuset dan komen dalam ni adalah apa yang Cik Nom rasa sendiri. Walaupun harganya boleh tahan, tapi ianya investment yang berbaloi untuk dapur anda. Okey, sekian dari Cik Nom untuk kali ni. Jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!